Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya hormati iaitu Dr. Siti Nur Syamilah Misnan dan rakan-rakan semua. Untuk tugasan perbentangan bagi subjek di MGA 3063 perbandingan pentadbiran awam ini, kumpulan kami telah memilih tajuk perbandingan di antara negara Australia dan New Zealand. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri, Nawahidah binti Abdullah, nombor matrik 276425, Awang Muhammad Ridwan bin Yusuf, nombor matrik 275933 dan Rochester Anak Ampa, nombor matrik 276191. Latar belakang Australia. Australia adalah benua terkecil dan salah satu negara terbesar di bumi. Terletak di antara Lautan Pasifik dan India di hemisfera selatan. Tanah besar Australia memanjang dari barat ke timur sejauh hampir 2,500 batu. Dari semenanjung Cape York di timur laut ke Wilson Promontory di tenggara sejauh hampir 2,000 batu. Bidang kuasa Australia menjangkaui lebih jauh iaitu 310 batu ke hujung selatan Pulau Tasmania dan di utara meluas ke pantai selatan Papua New Guinea. Menurut Johnson 2021, Australia dipanggil sebagai benua tertua, tanah terakhir dan sempadan terakhir. Ini kerana Australia adalah sebuah negara yang terletak di belahan bumi selatan dan merupakan kawasan terkecil di dunia. Ibu negara Australia iaitu Canberra terletak di tenggara antara pusat ekonomi dan budaya yang lebih besar dan lebih penting di Sydney dan Melbourne. Seterusnya adalah maklumat sosioekonomi. Australia mempunyai populasi lebih 25 juta orang menurut Australian Bureau of Statistics 2023. Sistem pendidikan Australia juga diiktiraf di peringkat antarabangsa. Mempunyai sistem kebajikan sosial yang kukuh termasuk insurans kesihatan, pendidikan percuma atau bersubsidi dan sokongan sosial yang lain. Persatuan Antarabangsa atau Blok Wilayah merupakan ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau PBB yang menjadi kesatuan sukarela negara-negara dahulunya adalah sebahagian daripada kerajaan British. Mempunyai penglibatan yang kuat di Asia Pasifik terutamanya melalui forum seperti APEC iaitu Asia Pacific Economic Cooperation, mempunyai hubungan rapat dengan Amerika Syarikat dan merupakan sekutu dalam bidang keselamatan dan politik. Australia juga mengekalkan hubungan ekonomi yang rapat dengan China walaupun hubungan ini ada kalanya menjadi perbalahan. Maklumat lain yang berkaitan terkenal dengan kepelbagaian semula jadi termasuk Great Barrier Reef dan beberapa haiwan unik seperti kangaroo dan koala. Budaya Australia mencerminkan pengaruh budaya orang asli, budaya Eropah dan asimilasi pendatang dari pelbagai bahagian dunia. Ratu England adalah ketua negara, manakala Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Pentadbiran atau dasar sektor tertentu. Menurut Jabatan Hak Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Kerajaan Australia 2023, Australia ialah salah satu negara yang paling pelbagai budaya di dunia. Merupakan rumah kepada budaya berterusan tertua di dunia. Australia mempunyai tenaga kerja berkemahiran tinggi dan sejarah demokrasi yang membanggakan dan kerajaan yang stabil. Orang asli Australia telah tinggal dan beroperasi di tanah ini selama lebih daripada 60,000 tahun. Kerajaan Australia telah terlibat dalam usaha perdamaian dengan orang asli dan Torres Strait Islander sejak tahun 1960-an. Pada tahun 2008, Parlimen Australia meluluskan usul memohon maaf atas penganiayaan dan ketidakadilan yang lalu terhadap orang asli Australia, terutamanya generasi dicuri, iaitu kanak-kanak orang asli yang telah disingkirkan secara paksa daripada keluarga mereka. 26 Mei setiap tahun ditetapkan sebagai Hari Maaf Kebangsaan untuk memperingati dan mengakui penganiayaan tersebut. Pada bulan Julai setiap tahun, sambutan Minggu Naidok menandakan sejarah, budaya dan pencapaian penduduk orang asli dan Pulau Selat Torres. Pada tahun 1850-an, emas ditemui dan lawungan emas yang diikuti membawa orang ramai ke Australia dari seluruh dunia. Pada tahun 1901, Australia menjadi sebuah negara membentuk Commonwealth Australia.
Setahun kemudian, Australia menjadi salah satu negara pertama di dunia yang memberikan wanita hak untuk mengundi. Pada tahun 1945, Australia menjadi ahli pengasas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada tahun 2020, perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, Hong Kong dan Peru mulai berlaku. Begitu pula dengan P11, perjanjian perdagangan bebas antara Australia, Selandia Baru dan beberapa negara kepulauan Pasifik. Australia memperdalam keterlibatannya dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara iaitu ASEAN dan KTT Asia Timur iaitu EAS. Memimpin kerjasama dalam isu-isu seperti keamanan cyber, pembasmi terorisme, pembangunan infrastruktur dan keselamatan maritim. Australia terbaru berkhidmat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dari tahun 2013 sehingga 2014 dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dari tahun 2018 hingga 2020. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu saudara Awang Muhammad Ridwan bin Yusuf untuk pembentangan yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Saya Awang Muhammad Ridwan bin Yusuf, nombor metrik 275933. Latar belakang New Zealand ialah sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan kira-kira 2000 km atau 1300 mil timur Australia. Terdiri daripada dua pulau utama dan beberapa pulau kecil, itu Pulau Utara dan Pulau Selatan, dipisahkan oleh Kepulauan Cook. Pulau utama New Zealand menjadi kawasan bawah Zealandia. Kerajaan New Zealand entiti geopolitik daripada New Zealand, Kepulauan Cook, New Tokelau dan ketergantungan Cross Antarctica. New Zealand fungsi sepadan maritim dengan Samoa Amerika Syarikat, Austria, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Samoa dan Tonga. Terletak di garisan pelanggaran Plat Pasifik dan Australia. Maklumat sosioekonomi. New Zealand mempunyai populasi yang lebih kecil daripada Australia dengan hanya lebih 5 juta penduduk. Masyarakat Maori merupakan orang asli, mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya dan kehidupan sosial di New Zealand. Ekonomi New Zealand banyak bergantung kepada sektor pertanian, terutamanya peternakan, bibiri dan lembu. Pelancongan juga merupakan sektor ekonomi yang penting dengan New Zealand terkenal dengan keindahan semula jadi yang menakjubkan seperti gunung, tasik dan pantai. New Zealand mempunyai sistem kebajikan yang kukuh, itu menyediakan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan awam kepada penduduknya. Sistem pendidikan New Zealand diiktiraf di peringkat antarabangsa dan menawarkan pelbagai peringkat pendidikan termasuk universiti dan institusi teknologi. Persatuan Antarabangsa Blok Wilayah. Ahli Commonwealth of Nations mempunyai hubungan sejarah dengan United Kingdom. New Zealand mempunyai penglibatan yang kuat di rantau Pasifik, hadir dalam forum serantau seperti Forum Kepulauan Pasifik. New Zealand mempunyai hubungan rapat dengan Australia melalui pelbagai perjanjian. Negara ini juga mempunyai dasar luar yang aktif dalam menyokong keamanan dan pembangunan di peringkat global. Maklumat lain yang berkaitan. New Zealand terkenal dengan keindahan yang semula jadi yang berpesa termasuk gunung, tasik dan hutan hijau. Kelestarian alam sekitar menjadi kebimbangan dan negara ini telah mengambil langkah untuk memelihara alam semula jadi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Maori. Budaya Maori mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap seni, muzik dan tradisi, mencerminkan warisan Eropah, asimilasi pendatang lain. Mempunyai sistem pemerintahan berparlimen dengan monarki berperlembagaan, Perdana Menteri Ketua Kerajaan, Ratu New Zealand Ketua Negara. Mempunyai dasar natural committed untuk menggalakkan keamanan antarabangsa. Pasukan pertahanan terlibat dalam misi pengaman dan bantuan kemanusiaan dan pelbagai bahagian dunia. Pentadbiran atau dasar sektor tertentu. New Zealand mempunyai bentuk kerajaan parlimen berdasarkan model British. Kuasa perundangan terletak di Dewan Rakyat. Ahlinya dipilih untuk sepanggal 3 tahun. Parti politik atau gabungan parti yang menguasai majoriti dalam Dewan membentuk kerajaan. Secara umumnya, ketua parti pemerintah menjadi Perdana Menteri dan menteri yang bertanggungjawab untuk pelbagai aspek kerajaan membentuk kabinet. Kabinet adalah organ pusat kuasa eksekutif. Kebanyakan perundangan dimulakan di Dewan atas dasar keputusan yang dibuat oleh kabinet. Parlimen mesti meluluskan dengan undi majoriti sebelum ia boleh menjadikan undang-undang. Kabinet mempunyai kuasa kawal selia yang luas tertakluk kepada semakan parlimen. Raja British ialah ketua rasmi negara dan diwakili oleh Gubernur Jeneral yang dilantik oleh Raja atas shore kerajaan New Zealand untuk tempoh 5 tahun. Gubernur Jeneral mempunyai kuasa yang terhad untuk mengagalkan beberapa
baki kuasa untuk melindungi perlembagaan dan bertindak dalam situasi krisis perlembagaan. Sebagai contoh, Gubernur Jeneral boleh membubarkan parlimen dalam keadaan tertentu. Struktur kerajaan New Zealand agak mudah, tetapi peruntukan perlembagaan negara lebih kompleks. Seperti Great Britain, perlembagaan New Zealand adalah campuran statut dan convention, di mana kedua-dua pertambungan convention telah cenderung untuk diguna pakai. Akta Perlembagaan 1986 memudahkan dengan menyatukan dan menambah perundangan perlembagaan sejak 1852. Urusan kerajaan dijalankan oleh kira-kira 30 jabatan dengan saiz dan kepentingan yang berbeza-beza. Kebanyakan jabatan sepadan dengan portfolio menteri, ketua jabatan yang bertanggungjawab kepada menteri masing-masing untuk pentadbiran jabatan mereka. Pengambilan dan kenaikan pangkat pejabat awam adalah di bawah kawalan Suruhanjaya Perkhidmatan. Ketua jabatan dan pegawainya tidak bertukar dengan pertukaran kerajaan, sekaligus memastikan kesinambungan pentadbiran. Dari masa ke semasa, banyak majlis dan lembaga telah disatukan oleh kerajaan pusat kepada pihak kuasa yang lebih besar. Pergabungan besar menghimpunkan beberapa bandar majlis mereka di rantau Auckland pada tahun 2010. Majlis bandaraya dan wilayah diberi kuasa dalam bidang kuasa mereka untuk mengenakan cukai ke atas pemilik perniagaan dan hartanah, membahaskan dan meluluskan rancangan serta mengurus berbagai kemudahan dan perkhidmatan. Dalam kes Auckland, entiti baharu yang dikawal oleh Majlis Bandaraya telah diwujudkan untuk mengurus pembangunan infrastruktur dan kemudahan utama. New Zealand berasal daripada Undang-Undang Biasa Britain, statut tertentu yang diluluskan sebelum 1947 oleh Parlimen British. Undang-undang New Zealand biasanya mengikut Presiden Undang-Undang Inggeris. Namun begitu, Mahkamah New Zealand telah mengambil pendirian yang lebih bebas dan kini memainkan peranan penting dalam perlembagaan politik berkenaan dengan undang-undang, awam, dan pentadbiran. Di samping itu, beberapa ahli komuniti undang-undang telah mencabar doktrin tradisional bahawa Parlimen akan datang tidak terikat dengan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen semasa, dengan alasan bahawa hak undang-undang tertentu mungkin mengatasi kehendak Parlimen. Saya Rochester, Metrik 276191. Seterusnya, undang-undang ini ditadbir oleh Kementerian Kehakiman melalui mahkamahnya. Mahkamah Agung telah ditubuhkan mengikut undang-undang pada 2003. Di bawah Mahkamah Agung terdapat hierarki mahkamah yang berurusan dengan kes sivil dan jenayah, termasuk dalam susunan menaik Mahkamah Daerah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Terdapat juga Mahkamah Alam Sekitar dan Kerajaan, Mahkamah Tanah Maori dan Mahkamah Raya Maori dan beberapa tribunal termasuk Tribunal Poin Tanggi yang menangani dakwaan Maori tentang pelanggaran perjanjian rumah tangga oleh kerajaan. Terdapat hak mengundi sejagat yang mereka berumur pada tahun ke atas. Jadual 1. Perbezaan negara Australia dan New Zealand secara umum. Saiz dan populasi. Australia negara terbesar di dunia, jauh lebih besar berbanding New Zealand. Kota utama Sydney, Melbourne, Brisbane dan Perth. New Zealand negara kecil dari segi geografi, populasi yang lebih kecil daripada Australia. Bandar utama Auckland, Wellington dan Christchurch. Geografi dan lingkungan. Australia terkenal dengan kemarau, pasir, ekosistem. New Zealand punya landscape semula jadi yang sangat pelbagai, termasuk gunung, tasik dan pantai. Keragaman budaya dan sejarah. Australia punya warisan sejarah orang asli yang kaya dan sejarah kolonial Eropah yang bermula dengan kedatangan bantuan dari England pada abad ke-18. New Zealand juga mempunyai warisan Maori yang kaya, sebuah suku asli tinggal di sana sebelum kedatangan orang Eropah. Bahasa resmi Australia ialah bahasa Inggeris. New Zealand bahasa Inggeris, bahasa Maori merupakan bahasa resmi. Ekonomi Australia cenderung lebih besar dan lebih pelbagai. Manakala ekonomi New Zealand juga merangkumi pertanian dan perlembangan, tetapi pelancongan industri petroleum juga memainkan peranan penting. Fauna dan flora. Australia terkenal dengan biodiversity-nya. New Zealand juga mempunyai pelbagai biologi yang unik. Sistem pemerintahan. Australia negara perbelanjaan, punya sistem perbelanjaan persekutuan. Ratu England ketua negara. Mempunyai sistem perlembagaan parlimen dengan dua badan perundangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Senat. New Zealand juga merupakan monarki perlembagaan. Seperti Australia, New Zealand mempunyai ratu sebagai ketua negara, Parlimen New Zealand daripada Dewan Rakyat dan Majlis Privy Majlis. Sistem pemilihan. Pemilihan raya umum di Australia menggunakan sistem terpilih, meletakkan calon dalam susunan tertentu. New Zealand menggunakan sistem pengundian, satu pusingan di mana pengundi calon kegemaran mereka dan calon terdapat pengundi banyak menjadi pemegang. Parti politik utama di Australia, Parti Liberal, Parti Buruh. Parti politik utama di New Zealand, Parti Buruh, Parti Kebangsaan. Seperti juga mempunyai peranan penting politik New Zealand. Kepimpinan. Australia mempunyai Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan dan Perdana Menteri dipilih oleh Parlimen biasanya merupakan ketua parti memenangi majoriti kursi di Dewan Rakyat. New Zealand juga mempunyai Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan dan dipilih oleh Parlimen secara amanah, merupakan ketua parti yang boleh membentuk majoriti Dewan Rakyat. Hubungan dengan monarki. Ratu United Kingdom ialah ketua negara Australia. New Zealand juga mempunyai ratu sebagai ketua negara, tetapi peranan istiadat ini diwakili oleh seorang Gubernur Jeneral. Kesimpulan, walaupun terdapat perbezaan, Australia dan New Zealand adalah negara demokrasi yang berfungsi nilai demokratik, hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang. Sistem politik mereka menjaminkan warisan demokrasi yang kuat. Kedua-dua negara ini turut mempunyai persamaan dari segi kualiti hidup yang tinggi, sistem pendidikan yang baik dan keindahan alam menjadi yang menarik perhatian pelancong.